seterusnya, masih lagi bersama dengan saya Cikgu Izri dalam part 3, hadas besar. Okey. Baik. Semasa kita berada dalam keadaan hadas besar, kita ada perkara-perkara yang dilarang untuk kita buat. Bukan boleh sebarang-sebarang. Macam saya sebut tadi, kita berhadas besar ni, kenapa kita nak sucikan diri kita? Sebab kita nak melakukan ibadah. Jadi ibadah itu terhalang, maka kita kena kena mandi wajib. Supaya apa? Kita dapat melakukan ibadah. Apakah soalannya? Apakah ibadah yang terlarang tersebut, yang terhalang tersebut? Jawapannya ialah yang pertama, bila kamu berhadas, kecil ke ataupun besar, kamu tak boleh nak menunaikan solat. Jadi kalau orang tu hadas kecil, dia kena berwuduk dulu. Kalau orang tu berhadas besar, dia kena sucikan diri dia daripada hadas besar. Kalau ikut dengan cara sunnah, dia dah berwuduk sekali dalam mandi tu. Dalam mandi tu dia ambil wuduk. Jadi kalau orang tu tak ambil wuduk lagi, dia kena ambil lah wuduk. Dia dah hilang hadas besar, ambil wuduk pula, hilang hadas kecil, maka dia boleh menunaikan solat. Kemudian apa dia? Orang yang berhadas ni, orang yang berhadas besar, tak boleh menunaikan tawaf. Tak boleh nak pusing Kaabah tu. Tak boleh tawaf dekat Kaabah tu, tak boleh. Melainkan dia kena mandi dulu. Dia kena mandi dulu baru boleh nak tawaf. Kemudian orang yang berhadas besar bukan saja tak boleh sentuh, dia juga tak boleh nak baca Al-Quran. Sebab itu kalau kamu tengok mak-mak kamu yang tak semayang, bukan tak mau semayang. Lain. Istilah tak mau semayang, tak suka semayang dengan tak semayang lain. Jangan kamu kata mak aku tak semayang. Mak aku ni berdosa, tak semayang. Orang perempuan dia ada masa tak semayang. Masa tak semayang itulah namanya masa datang bulan. Dia paling lama orang perempuan ni Allah bagi cuti, Allah bagi rehat dengan datangnya ni. Ada orang yang datang 1 hari 1 malam. Ada orang yang sampai 15 hari. Dia dah keluar darah tu, sampai darah tu kering 15 hari. Kalau lebih pada 15 hari orang tu tak semayang juga, itu kena cek balik. Jadi orang perempuan ni kalau dia tak semayang 15 hari, itu normal. Kenapa? Kerana dia ada kelebihan yang Allah bagi untuk dia berehat. Iaitu datang haid. Jadi datang haid ni paling maksimum 15 hari. 15 hari 15 malam. Apabila dia datang haid, maka dia tak boleh baca Quran. Patutlah mak aku tak semayang. Patutlah mak saya tak baca Al-Quran. Dah tahu kan sebab apa? Sebab mereka, patutlah kakak saya ni tak semayang. Ingatkan kakak saya malas. Sebut mak kan, mak kata nak kata dekat aku pula ya. Tak cikgu, puan yang minta maaf ya. Saya tak kata dekat puan. Ini contoh untuk anak-anak. Mana kata kat kakak pula. Kakak kata, ingat ke selama ni kakak tak semayang sebab malas. Rupanya kakak tak boleh semayang. Nak semayang pun tak boleh. Bila berhadas besar ni, nak semayang pun tak boleh. Malah kalau pergi baca Quran tu, dosa pula. Pula macam tu. Yelah, orang suruh rehat. Rehatlah. Betul tak? Nampak? Macam tu. Jadi, kalau nak ulas panjang lagi, banyak. Kenapa haid apa semua, itu kamu tanya kakak, kamu tanya mak kamu, kamu tanya nenek kamu, kamu tanya cikgu-cikgu perempuan. Mereka akan ceritakan lebih detail berkenaan dengan ni. Bukan saja haid, maksudnya benda-benda yang lain. Maka bila berlaku saja benda-benda lain tu, tak boleh buat benda ni. Dan orang yang berada dalam keadaan hadas besar juga tak boleh masuk masjid. Jadi orang mati tu apabila bawa masjid, dia tak boleh nak masuk dalam masjid tu. Dia kena bawa gimana? Mandi selesai apa semua dulu, baru masuk dalam masjid. Sebab tu kamu tengok macam tu. Kan? Terutamanya orang-orang yang berhadas besar yang melibatkan darah ni. Kenapa tak boleh duduk dalam masjid? Kerana dikhawatiri kekotoran yang datang daripada orang yang berhadas besar ini lekat dekat masjid.
Apa masalahnya? Masalahnya masjid itu tempat apa? Tempat orang sujud. Tempat orang sembahyang. Tempat orang sembahyang ni kenalah jaga, kena suci, kena sentiasa suci. Supaya apa? Supaya orang tu sah sembahyang dia. Orang itu sah ibadat dia. Itu yang sebab kenapa tak boleh duduk dalam masjid. Jadi 4 perkara ini terhalang disebabkan oleh berhadas besar. Okey. Ada yang tanya saya, cikgu, cikgu, kalau kita keluar mani, kita hadap mandi, boleh buat perkara ni. Kita orang tu bersetubuh, kemudian dia mandi wajib, selesai, terangkatlah hadas besar dia, hilang hadas besar, dia dah jadi suci. Kemudian orang itu datang haid dah kering, dia mandi wajib, hilang, settle masalah, tak ada lagi masalah. Kemudian orang itu apa lagi? Orang itu apa lagi? Perkara yang ni saya pun dah jadi banyak sangat jadi terlupa. Okey, orang itu beranak. Apa jadi? Selepas tempoh tertentu, orang itu beranak, kalau kata tak ada darah, beranak, mandi. Dah tak ada darah. Tapi biasanya orang yang beranak ini, dia akan keluar sekali dengan darah. Dia ada darah dia. Darah yang namanya nifas. Kering darah nifas tu, mandi lah. Mandi, bolehlah buat perkara ni. Bolehlah buat perkara ni, nak semayang, nak tawaf, apa semua ni, boleh. Ada satu je yang tak boleh buat, walaupun kamu dah mandi. Beza. Apa dia? Mati. Mana ada orang mati lepas orang mandikan dia bangun semayang sendiri? Tak ada. Orang yang mati, beza dia, mati ini mandi wajibnya disucikan oleh orang lain. Orang lain yang tolong mandikan, dan semayang pun orang lain yang sembahyangkan. Jangan tunggu sampai kita dimandikan dan disembahyangkan, baru kita rasa nak semayang. Jangan. Jadi semayanglah dulu kita sebelum kita disembahyangkan. Beza dekat situ je. 5 perkara kita buat sendiri, 1 perkara orang tolong angkatkan kita punya hadas. Dan 5 perkara lepas kita angkat hadas, kita boleh buat 4 perkara ni. 1 perkara kita tak boleh nak buat 4 perkara yang dilarang ni. Sebab apa? Sebab kita dah mati. Mana ada orang lepas orang mati pergi semayang? Mana ada orang mati pergi tawaf? Mana ada orang mati tiba-tiba bangun baca Al-Quran? Mana ada orang mati tiba-tiba duduk dalam masjid dengan kuliah? Tak ada. Kosong masjid tu. Tak boleh macam tu ya. Jadi orang mati ni, lepas dia mati mana? Dah orang kapankan, orang mandikan, orang kapankan, orang semayangkan, orang tanam. Lepas tu orang buat apa? Orang balik. Ngadaplah kita mungkar dengan nakir. Berjawablah kita dalam kubur, di alam barzakh, di alam yang baru. Yang seterusnya kita akan pergi kepada alam yang kekal abadi, iaitu alam akhirat. Benda-benda ni kita belajar untuk apa? Untuk kita selamat dekat alam akhirat nanti. Kalau tak kerana kita nak hidup selamat dekat akhirat nanti, suka hati kamu lah, kan? Suka hati saya lah. Tapi tak. Kenapa? Kerana dunia ni sementara, yang kekal itu akhirat. Maka untuk duduk selamat di akhirat, kita kena ikut apa yang Tuhan ajar, apa yang Tuhan suruh di atas dunia, iaitu beribadat kepada dia untuk kita dapat kasih sayang dia. Nanti kita selamat dekat akhirat nanti. Baik. Kepentingan. Panjang pula ya. Kita sambung video satu lagi.